Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersabar untuk menunggu video recording hari tu, dan saya minta maaf sangat atas kesilapan teknikal yang berlaku. Jadi pada malam ni saya akan record balik cara-cara membuat serimuka pandan. Okey, ini loyang 12 inci yang mana saya esok tempahan 12 inci, jadi saya buat yang 12 inci lah ya. Jadi resepi yang saya bagi hari tu adalah 9 inci. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat 12 inci, just darab 2 sahajalah ya. Okey. Mula-mula kita basahkan sikit kita punya, just renjis-renjis je kita punya loyang, dan kita lapikkan dengan plastik. Okey, ni plastik yang macam bungkus nasi lemak tu, yang sekeping tu. Siapa yang tak ada plastik yang sekeping macam ni, boleh je kerat plastik yang biasa kita bungkus makanan tu. Keratkan saja supaya jadi selapis macam ni. Jadi yang ni plastik yang saya ada ni, plastik ni kecil sikit daripada saiz loyang saya. Jadi saya gunakan 2 keping plastik ni untuk lapik loyang ni ya. Senang bila kita letak air tu tadi, dia akan jadi melekat sikit lah plastik pada loyang tu, dan dia tak bergerak-gerak sangat lah ya. Antara function dia, tapi jangan banyak tau letak air. Sebab kalau letak air banyak, nanti bila kita angkat, macam kami nak masukkan dalam loyang kan, dia akan jadi basah loyang tu kalau banyak-banyak air. Jadi letak sikit je air. Alright. Lepas tu ni sebab saya perlu letak 2 lah, sebab tak muat. Okey, kita manfaatkan aja apa yang ada kat rumah kita tu kan. Tak semestinya semua benda kita kena lengkap baru boleh buat kuih. Itu semua alasan je kan. Kita buat je apa yang kita ada kat rumah, dan kita start terus lepas dah belajar ni Okey, kemudian dah basuh beras. Beras 300 gram kan, saya buat 600 gram. Dan boleh bancuhkan santan dan juga air. Dan letakkan garam. Garam 2 sudu kecil. Kalau 9 inci 1 sudu ni, saya buat 2 sudu ya. 2 sudu kecil ni sudu sukatan ya. Saya lebih senang, emang setakat ni resepi-resepi semua menggunakan sudu yang sukatan ni lah ya. 1 teaspoon 2 teaspoons kan, kalau untuk yang besar ni. Okey, lepas tu kita kacaukan saja santan, air dan juga garam tadi. Kalau guna apa-apa pun tak ada masalah lah. Okey, sementara jangan lupa kita kena pasang api dulu. Okey, api pasang paling kuat sekali ya. Okey, saya tunjukkan. Ni paras air dia. Paras air dalam kuali saya lebih kurang dalam 1/2 hingga 3/4 macam tu ya. Nampak? Okey. Lepas panaskan air tu, tunggu sampai dia menggelegak untuk kita letak. Boleh buat pasang api yang paling kuat sekali lah. Kiranya api paling kuat ialah 90 degrees tu kan. Okey. Rasa nak tambah sikit lagi air ni. Okey, kacau supaya garam tadi hancur. Okey, kemudian boleh kita letakkan pulut kita dalam talam ni. Okey, kita dah basuh pulut, kita pun tapis ya, supaya tak ada lebihan air.
Jadi kita lepas kita tapis, kita masukkan dalam dalam kita. Bismillah ya, apa yang ada, jangan bazir-bazir. Alright. Okay, kita pun ratakan pulut kita tadi. Ratakan je guna sudu ke guna apa-apa yang ada lah, yang dekat dengan kita tu, capai je lah. Kan? Ratakan aja pulut ni. Okey. Lepas dah ratakan pulut, kita masukkan bancuhan santan dan air dia tadi. Air nampak dekat menggelegak dah. Kita tuang bancuhan santan campur air dengan garam tadi ya. Dia paras dia kalau kita lepas tuang ni lebih kurang macam lebih sikit je daripada paras pulut tu. Dia bukan macam masak nasi ya. Masak nasi memang tenggelam habis banyak kan. Yang masak pulut ni tak sampai banyak macam itulah. Dia tak akan keluar banyak macam itulah ya. Okey. Lepas tu kita boleh ratakan balik pulut kita tadi. Nampak dia macam lebih sikit-sikit sahaja daripada kita punya paras ni. Paras pulut tu. Air dia lebih sikit-sikit je. Okey. Alright. Kita tunggu air menggelegak. Saya cari barang. Okey. Saya menggunakan benda ni lah ya, untuk alas kita punya kuali. Saiz 12 ni memang tak muat lah untuk kita letak dekat dalam mana-mana kukusan ya? Ataupun memang jadi mahal lah kalau harga kukusan kalau kita nak beli ya? Yang saiz besar macam ni. Kita cuba seimbangkan dia. Macam saya ingat sikit, kita tarik kuali tu sikit ya. Pastikan api yang kita pasang tu kuat dan warna biru dia penuh. Jangan ada warna merah. Warna merah tu maksudnya api tak panas sangat. Kalau masih warna merah, tolong baiki dekat bawah dapur gas kita. Okey. Nampak air dah nak menggelegak, tunggu sikit lagi. Okey, sementara tu kita bolehlah buat apa-apa yang kita boleh buat lah. Maksudnya sukat untuk lapisan atas, bancu-bancu apa-apa yang sepatutnya. Macam buat air pandan ke kan. Kalau nak buat air pandan tu, okey, basuhkan kita punya daun pandan dulu. Lepas tu guntingkan kerat kecil-kecil supaya blender kita tak mudah rosak lah okey, gunting dalam blender tu. Lepas tu kita pun blend. Lepas blend, kita perlu perah. Waktu perah ni kadang-kadang ada orang yang memang allergic lah sikit, dia macam gatal sebab dia tajam sebenarnya. Daun pandan ni kan ada duri-duri dia kan, jadi tajam sikit. Biasa saya akan perah. Lepas saya perah, saya akan asingkan dia punya daun tu kan. Saya tambah lagi sikit air. So saya perah sekali lagi. Yang second time tu saya akan simpan untuk buat apa-apa kuih yang bukan pandan. Maksudnya contohnya seri muka gula merah ke, ataupun talam suji yang mana tak perlukan daun pandan pun, tapi saya akan letak air pandan tu sikit untuk mengurangkan rasa hanyir telur tu, bau hanyir telur tu tadi Jadi kita nak kurangkan dengan menggunakan daun pandan punya air. So banyak function lah sebenarnya daun pandan ni untuk mewangikan, dan dia sebenarnya untuk menggantikan juga esen vanila. Kalau kita tak nak menggunakan esen vanila dalam makanan kita,
kan, sebab dia adalah tiruan, perasa tiruan, kita elakkan. Jadi kita gantikan dengan daun pandan punya air, ya. Kalau kita beli esen vanila yang original tu, memang satu botol tu dalam 30-40 ringgit lah. Ya, itu yang antara yang paling murah lah, ada lagi mahal daripada tu. Jadi berjimat-jimat lah So kita cuba untuk gunakan air daun pandan tadi. So yang second time yang macam tak apa nak pekat sangat tu, kita boleh guna untuk benda lain lagi. Boleh simpan dalam peti ais. Simpan dalam peti ais boleh tahan 2 minggu insyaAllah. Okay. Alright, nampak? Air pun dah menggelegak. Ya, nampak ada buih-buih tu, maksudnya dah menggelegak lah. Ya, kita boleh start dah letak kita punya pulut tadi. Okey. Dan waktu letak pulut ni baru kita nampak sengit ke tak kuali kita. Okey, nampak bila letak ni, oh punya air banyak belah, santan tu banyak belah sana. Jadi kita kena tolak sikit, maksudnya belah sana tu macam tertinggi sikit. So kita cuba tolak kan. Alright, dah nampak macam dah stabil lah tu. Okey, boleh tutupkan. Pastikan kering tutup periuk. Okay, lepas tu kita tutupkan kita punya kuali kita. Pastikan ada yang ada lubang-lubang tu kita boleh tutupkan dengan apa-apa kain sahaja. Okay. Okay, dah start tutup. Kita boleh set jam dekat handphone kita 20 minit, ya. Okey, agak-agak dalam 10 minit tu kita dah boleh buka dan ratakan pulut kita sekali. Dan lebih lepas 10 minit tu kita cuba untuk ratakan lagi sekali, ya. Maksudnya total dalam 20 minit, ya. Okey, kita tunggu sementara tu. Kita pun terus bancuh kita punya second bancuhan, iaitu lapisan atas, lapisan pandan dia. Okey. Kita bancuh dalam ni lah. Okay. Kita letakkan gula. Gula kita tadi 175 kan. Ni 300 gram. Kemudian tepung gandum, ya. Tepung gandum kita dengan tepung jagung kita masukkan. Maksudnya saya suka guna sedip kayu untuk kita kacau dia lepas ni. Ataupun kalau siapa yang nak gunakan pengacau telur, pengacau telur tu pun okey lah. Jadi bagus lah sebab sebenarnya nak tambah telur lepas ni kan. Okey, dah letak tepung, jangan bazir-bazir. Okey, pastikan tepung yang kita guna unbleached flour, tepung gandum dan tepung jagung. Kalau kita dapat yang non-GMO punya tepung jagung, itu lebih baik lah. Tapi non-GMO punya tepung jagung saya rasa memang susah nak carilah, kecuali online yang boleh. Dan saya pun beli kat online lah. Kalau dekat kedai-kedai biasa memang tak ada jual. Macam gula yang saya gunakan ni, guna organic raw cane sugar ni, biasanya banyak supermarket yang dah ada sekarang. Dalam sekilo dalam 7-8 ringgit. 8 ringgit lah, standard 8 ringgit ke atas. Kalau beli online boleh dapat dalam 7 ringgit. Ya? Okey, ni organic raw cane sugar campur dengan tepung gandum dan tepung jagung. Lepas tu kita boleh tambahkan lagi kita punya santan. Santan berapa? Santan 300 ml. Alhamdulillah kat sini saya dapat santan segar. Ada jual dekat kedai runcit depan rumah saya ni. Jadi alhamdulillah dapat jugalah guna santan segar.
Okey, letakkan 300 ml. Okey. Okey, 300 ml santan. Tu air pandan 500 ml. Ni untuk yang banyak lah Kalau tak, letak 250 ml sahaja. Okey, kita tuangkan santan. Tuangkan air pandan. Okay, air pandan 500 ml. Ni air pandan yang saya dapat. Nampak tak bawah dia ada mendakan kan? Yang atas ni air. Memang kalau kita simpan dalam peti air, selama-lama dia akan turun parti dia. Jadi kalau kita nak guna sikit, yang atas tu kita guna untuk kuih lain. Yang bawah, yang parti tu yang kita nak untuk kita gunakan dalam kita punya kuih talam pandan, seri muka pandan ni. Kita letakkan air 500 ml. Okey, lepas air. Okey. Lepas tu pandan, air pandan, santan. Maaf lah ya, malam-malam ni buat kerja sorang-sorang kat dapur. Orang klien ni esok nak ambil, customer nak ambil pukul 8 pagi esok. Jadi kena buat tengah malam ni lah. Ya. Okey. Garam dia 1/4 kalau untuk yang biasa. Kalau untuk yang saya ni, saya buat setengah sudu. Setengah sudu. Okey, ni setengah sudu setengah sudu garam. Okey, setengah sudu garam. Dan juga telur. Okey, sebelum kita masukkan telur, kita kacaukan dululah yang ni. Ya, kita kacaukan dulu. Okey, kita punya pulut lebih kurang dalam 5 minit dah dekat atas api. Jadi kita tunggu lagi 5 minit untuk kita angkat dan ratakan pulut dia. Sedikit cara untuk ratakan pulut ya. Jadi kita kacau. Okay. Nampak macam berketul-ketul. Maaf, macam berketul-ketul. Tapi tak apa, nanti kita kena tapis. Sebab itulah kita kena tapis ya. Kalau tak nanti berketul-ketul tak cantik lah kuih kita. Kita nak yang berseri kan. Okey. Saya cadangkan untuk yang first time nak buat seri muka ni, ikut betul-betul resepi ya. Kalau dapat timbang itu yang lebih baik. Kalau tak dapat, guna acuan sukatan, sama ada gunakan lah ni cawan metrik lah. Ya, yang saya bagi sukatan hari tu cawan, menggunakan cawan metrik, bukannya cawan suka-suka hati lah. Ya. Okey, ikut betul-betul resepi tu, baru kita tahu sebenarnya betul jadi ke tak kan kita punya kuih. Jangan mandai-mandai dululah. Kita nak tukarlah tepung jagung, nak tukar kepada tepung beras ke, jangan. Okey, dah tahu sikit, kita pun pecahkan telur. Pastikan telur kita basuh dulu. Pecahkan telur. Saya menggunakan 4 biji untuk yang besar ni dan 2 biji untuk yang kecil ya. Kalau nak gunakan loyang 7 inci, itu lebih baik lah sebenarnya. Dia akan jadi lebih tebal kita punya kuih. Ada orang yang suka makan tebal-tebal kan, rasa lemak-lemak tu lagi. Tapi untuk yang biasa saya buat ni, kalau yang guna talam 9 inci,
guna resepi tu, dia akan jadi ketebalan dia lebih kurang 1.5 inci hingga 2 inci sahajalah. Ya. Kalau saya buat ni untuk 12 inci ni, dia akan dapat 1.5 inci je. Loyang kita pun 1.5 inci sahaja. Okey. Alright, kita kacaukannya. Dan saya memang sayang sikit je ni, penyayang sikit. Tak boleh ada lebih-lebih ni. Tak juga dibersihkan. Okey, kita kacau sikit kita punya telur tu lah. Okey. Kemudian kita kena tapis dan sukat berapa sebenarnya yang kita punya bancuhan kita ni. Okey. Okey. Kita cuba untuk sukat. Sukat kalau saya menggunakan ni lah. Ni apa nama dia? Bekas ni. Kalau setengah adunan kita guna dapat dalam 700 ml kan? 700 ml kita punya bancuhan. Kalau ini akan dapat 1400 ml lah. Ya? Okey, kita tuangkan. Nampak tak? Tak nampak ya. Saya akan buat macam ni lah. Kita akan tuangkan dan tapislah kita punya adunan. Maaf. Mana gambar dia ni? Ni dia. Tapis di dalam kita punya jug tadi. Alright. So kita tapis, dia akan lambat sikit lah sebab ada tepung yang berketul-ketul lagi tu. So kita boleh guna sudu lah untuk kita mudahkan tepung tu untuk turun. Okay, kita guna sudu. Okey, nampaknya dah 10 minit. Jadi kita pun angkat dulu kita punya tutup periuk ni dan kita nak ratakan pulut tu. Okay. Ni lepas 10 minit. Tak nampak sangat sebab dia ada uap dia. Nampak kita punya pulut pun dah makin kembang. Cuma waktu ni kita akan ratakan dia supaya dia padat pulut kita dan tak mengganggu lapisan atas kita nanti. Just menggunakan sudu je ya. Kita ratakan. Elok. Ada bahagian yang terlebih, terkurang lah. Waktu tu kita nak top up lah kiranya. Okay, sementara tu kita tutup balik lah. Ya. Tutup balik. Tutup periuk kita. Okey. Lepas tu ada lubang-lubang ni. Kita pun tutup lubang. Okey. Sambung lagi teruskan kita punya ni.
Untuk tapis ni, ni meleceh dah sikit. Tapi inilah antara caranya, ya. Jangan malas-malas. Okay, hari tu ada yang buat jadi keras sikit atas dia kan. Sebab waktu kacau tu terlalu lama sangat dekat atas api. Mungkin api pun kuat. Jadi kita kena jaga elok-elok lah waktu tu. Okay. Malam ni daun pandan kita warnanya warna ke arah hijau tua kan. Lain sikit daripada warna hari tu. Apa pun tak kisah, tapi asalkan bau dia wangi. Okey, nak satu gitu dah. Sebenarnya kita buat kecil ke besar ke, biasanya masa yang digunakan sama sahaja. Sebab tu kalau saya ambil tempahan, saya lebih suka kalau pelanggan tempah yang saiz 12 kan, 12 inci besar, tapi kita boleh siap dalam masa yang sama. Ataupun kalau orang minta 10 pun saya buat 12, nanti yang lebih tu kita makan lah antara kita kan, untuk family kan. Okey, ni sampai 1000 ml. Ya. Okey, bila 1000 ml kita angkat dulu, kita tuangkan dalam kita punya periuk. Nampak cair dia macam mana? Tak berapa nak pekat sangat kan? Dia cair-cair macam tu lah. Okey. Tujuan kita masak atas api tu nanti, kita nak bagi dia cepat masak sebenarnya, tak nak kukus lama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak bagi permukaan dia cantik, dia tak terkejut masuk dalam kukusan terus dengan api yang besar tu kan. Jadi nanti dia terkejut, ya. Jadi kita pun kena masak dulu dekat atas api, nak bagi cantik lah permukaan dia dan menjimatkan masa kita. Sementara kita tunggu pulut masak, kita dah separuh masakkan kita punya lapisan atas kita. Orang kata mak-mak saya buat tak pernah pun masak-masak atas api kan. Tak apalah kita buatlah ikut cara yang cikgu kita ajar. Sebab dengan cara itulah yang mencantikkan kita punya seri muka. Kalau tak payah pergi kelas kan. Kalau tak just tengok Google je pun dah boleh buat kan. Tapi ni antara teknik-teknik yang kita perlu tahu dalam membuat kuih talam yang macam mana kita yang tempah selama ni dekat orang tu kan. Kita nak buat macam tu lah, yang cantik-cantik, yang mulus-mulus macam tu kan. Okey, kita sukat. Kos pada ada tadi 700 kan. Yang ini kita sukat sampai 1400. Nampaknya tak cukup lagi. Tak cukup lagi 100. Jadi kita pun tambahkan lagi air. Tambah air boleh, nak tambah santan sikit pun boleh. Kat sini saya akan tambah air je lah sebenarnya. Okay, kita boleh campurkan, nak cukupkan lagi 100. Macam mana persediaan Ramadan? Okey, semua dah bincang dah? Ya? Macam mana persediaan, macam mana rumah kita, macam mana amal ibadat kita, perancangan amal ibadat kita, macam mana aktiviti kita dengan anak-anak. Kita boleh dah start bincang dah sekarang kan. Lagi berapa hari saja lagi nak menuju Ramadan kita ni kan. Tak sabar-sabar dah rasanya ramainya yang Allah ambil sebelum Ramadan lagi kan.
sayu je rasa kan. Tak sempat nak bersama dengan Ramadan. Ramai dah yang meninggal sebab ada COVID-19. Ada yang meninggal jemput macam tu kan. Sebelum macam nenek saya baru juga meninggal dalam seminggu yang lepas kan. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, siap. Okey. Okey, dah cukup kita punya ikut sukatan kita. Okey, kita tuangkan. Saya suka guna scraper ni sebab dia akan macam membersihkan bekas kita kan, tak meninggalkan sakit baki sangat kan. Macam tu. Alright. Okay. Lepas tu saya basuh tangan untuk pegang. Okay. Sekarang kita boleh buka api sederhana. Tengok saya pasang api. Ni kuat kan? Kita buat sederhana sahaja. Okey, sederhana sahaja. Sangat. Okey. Okey. Sekarang kalau kita kacau, dia macam tak ada apa-apa dekat kita punya ni. Kosong kan? Just kacau je. Kacau macam penat sikit tapi cantik nanti kuih kita insya-Allah ya. Okey, kita kacau. Ingat balik waktu kacau ni, ingat balik tak bahan-bahan yang tertinggal, tepung gandum, santan, air, telur, tepung jagung, gula. Kalau yang tertinggal untuk api sekejap terus tambah sebelum dia dah pekat, tak boleh nak tambah dah. Okey, kacau lagi. Kacau. Siapa yang dah buat hari tu kan? Ingat Fatimah buat cantik. Bukan silap. Mizia buat cantik kan? Hantar gambar. Alhamdulillah ya. Okey. Kita kacau aja dia lagi ya. Okey. Yang bestnya kalau ada periuk yang ada tangkai macam ni lah, senang kita nak tuang nanti dekat dalam kita punya adunan dekat atas pulut kita tadi. Okey, nampaknya pulut kita pun dah nak cukup 20 minit. Kita masakin dulu ya. Tengok api dia tak banyak merah kan. So inilah api yang panas kiranya. Kalau api yang merah tu memang akan menghitamkan periuk dan juga kita punya kuali. Kan? Okay. Gaul kacau ya. Jangan berhenti, jangan tinggal, nanti dia berketul-ketul. Especially dekat bahagian bawah ni lah, sebab dekat bahagian permukaan periuk ni sendiri ya. Okay, kat tepi-tepi pun kita kena kacau. Bahagian tengah ni pun kacau ya. Pastikan kacau selalu. Okay, ni belum lagi kan. Nampak tak melekat sangat lagi dekat kita punya tu. Jangan sampai terlebih masak ya. Kalau terlebih masak nanti kita tuang tak cantik. Jadi nampak sangat dah pekat dia kan. Ni macam cair-cair lagi tapi pekat sikit daripada yang tadi tu kan. Walaupun kata masak naik wap, kita pun tak nampak lagi wap dia dekat mana. Kecuali wap dekat sebelah kan. Ni wap tak nampak pun. Tapi kita masak je dia sampai kita nampak macam pekat sikit daripada asalnya. Okay, teruskan kacau. Okay, memang ya, buat kuih talam ni memang orang kata berwap lah, bermandi wap lah kan. Walaupun tengah malam macam ni, biasanya lepas habis buat kuih talam kena dah mandi dulu kan, sebelum boleh tidur tu kan.
Lepas ni pun, lepas siap kuih talam ni pun, di muka ni pun ada 2 lagi kuih lain yang saya kena buat. Sebab nak pick up esok pagi pukul 8 kan. Macam ni lah biasanya. Sebab kuih kita ni lepas masak 4 jam pula untuk kita potong. Lepas masak 4 jam, InsyaAllah kuih kita kalau kita betul-betul jaga, tak sentuh pakai tangan yang dah siap masak tu, InsyaAllah tahan 24 hours kan. Okay. Okay, kalau kita rasa dah masak, kita pun tutup dulu, slowkan dulu api dekat sebelah. Okay, nampak dah semakin pekat. Okay, kita dah boleh buka tudung periuk. Kita boleh check sama ada air kita cukup ke tak lagi dekat dalam bekas rebusan kita kan. Okay, cukup lagi. Alhamdulillah, cantik ya pulut tu. Saya tunjuk gambar pulut. Okey, ni dah mula start dah lekat-lekat macam ni kan, dekat kita punya whisker ni. Jadi yang kalau dah start lekat-lekat macam ni lah yang kita boleh stop dah. Macam ni nampak dah ada lekat-lekat kan. Sikit-sikit ya. Sikit lagi. Kita kacau sikit lagi, nak dekat dah, nak dekat dah. Kacau kat tepi-tepi, bawa tengah-tengah, tempat yang biasanya kan cepat ada ketul-ketul tu. Dia kalau ada ketul sikit-sikit tak apalah, bila tuang nanti bila dah masak tak nampak pun ketul-ketul, tapi jangan berketul teramat ya. Jangan ketul banyak dan jangan terlalu pekat, nanti tak cantik. Ni nampak cantik dah. Kan nampak tak ni? Dia dah ada lekat macam tu ya. Tu makna dah cukup. Dah tutup api. Dia tutup api, kita kena teruskan kacau lagi. Sebab bila kita tak kacau, dia akan melekat dan hangit dekat kita punya bawah periuk kita tu. Okey. Okey, lepas tu kita pun nampak pulut kita macam mana? Ni dia pulut kita ya. Cantik kan? Kilat-kilat gitu. Okey, kita pun saya cuba tunjuk juga. Okey. Kita pun tekan lembut-lembut aja ya. Tekan lembut-lembut. Tekan lagi. Okay, tekan pulut kita supaya dia padat ya. Tak payah ganas-ganas pun ya. Tak payah kuat-kuat. Okay, kita try buat sekali lagi. Kali lalu lagi ya. Tepi-tepi tu kemaskan dia. Tepi-tepi ni kita kemaskan dia. Kemaskan dia tepi-tepi ni ya. Okey. Alright, macam hari tu saya kata boleh kalau nak gunakan tepung kan untuk apa nama dia? Letak tepung untuk pastikan dia memang tertutup. Okay. Saya biasa tak letak tepung pun sebenarnya ya. Tapi sebab nak ajar supaya orang lain tahu macam mana kalau kita risau-risau, kalau tak cukup betul ke, dah padat ke kita punya ni kan, dah padat ke belum, kita just taburkan saja kita punya tepung gandum kita. Taburkan sikit-sikit je lah ya, jangan over. Kalau nampak lubang-lubang ke apa ke, bolehlah letak dekat tempat-tempat yang macam tu lah ya. Okey.
pun ratakan balik tepung gandum kita tu. Okey. Lepas tu kita gunakan senduk kayu untuk kita tuang, ya. Tuang pun kena hati-hati. Saya suka guna senduk kayu lah untuk tahan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bila kita letak ni, ada kemungkinan kita punya ni ada, nampak tak ada ni, ada buih-buih tu kan. Kita ketepikan buih-buih tu, letak kat tepi, jangan bagi duduk tengah-tengah, nanti dia mengganggu rupa bentuk kita punya kuih kita. Okay, bawa dia ke tepi, bawa dia ke tepi. Kalau rajin boleh pecahkan dia, ya. Bawa je dia ke tepi. Tolak tepi, ya. Okey, boleh pasang api sederhana besar. Jangan pasang besar terus. Kita pasang api sederhana. Ya. Kita dah tolak-tolak tepi dah. Buih-buih ni macam cacat kan. Okey. Kalau guna santan kotak tu lagilah banyak ujiannya, ya. Buih dia lagi banyak. Okey. Okey. Lepas tu apa kita kena buat? Kita boleh tutup. Okay, pastikan kita lap dulu kita punya tutup periuk kita, ya. Nak kasih ada air. Kita lap dulu tutup periuk kita, nampak dah kering. Okey, kita boleh tutup. Alright. Lepas tu kita boleh sederhanakan api dia. Jangan kuat sangat. Buat api sederhana. Okey. Kita pun boleh set jam kita dalam 20 minit untuk kita habis siapkan masak kita, ya. Setiap 5 minit jangan lupa kita kena lap tudung periuk kita. Angkat, lap tudung periuk. Angkat, lap tudung periuk. Jadi sampai kali keempat kita buka, yang tu tak payah dah nak lap tudung periuk, kita biarkan aja terbuka. Ya? Pastikan 5 minit sekali sebab kita tak nak air bertakung banyak dekat dalam kuih kita. Ya? Nanti tak cantik, ada yang jatuh-jatuh kan. Nitik-nitik air dalam kita punya kuih. Okey, nanti kita tengok, ya, lagi 20 minit.